Kisah Tanah Bata. Orihime dan Hikoboshi. Pada suatu masa dahulu, di dunia di atas langit, terdapat seorang gadis cantik bernama Orihime. Orihime adalah seorang pekerja keras. Setiap hari, dari pagi hingga malam, dia menenun pakaian untuk para dewa. Memerhatikan dedikasi Orihime, para dewa memutuskan untuk memberi ganjaran kepadanya. Dewa-dewa menemui seorang pemuda bernama Hikoboshi. Hikoboshi adalah seorang pemuda yang rajin menjaga lembu di tepi tebing Bima Sakti. Dewa-dewa memutuskan untuk memilih Hikoboshi sebagai suami Orihime. Hikoboshi adalah pemuda yang luar biasa yang bekerja keras dan dicintai semua orang. Dia selalu bermimpi menikahi Orihime. Bagaimanapun, dia fikir dia tidak boleh berkawan dengan Orihime atau berbual dengannya. Pada suatu hari, para dewa muncul di hadapan Hikoboshi. Hikoboshi, saya ada mesej penting untuk awak, kata para dewa. Hikoboshi mendengar dengan penuh perhatian kata-kata para dewa. Hikoboshi, awak seorang yang luar biasa. Saya nak pilih awak sebagai suami Orihime. Tolong kawini dia dan hidup bahagia, menyampaikan Tuhan dengan hasrat yang tulus. Dewa-dewa menyatakan perasaan mereka dengan hasrat yang tulus. Hikoboshi kagum dengan cerita seperti mimpi. Dia memberitahu Tuhan itu dia mempunyai perasaan terhadap Orihime sejak tadi. Hikoboshi menyatakan rasa terima kasihnya kepada para dewa. Orihime dan Hikoboshi akhirnya bertemu. Ketika mereka bertemu, mereka serta-merta tertarik antara satu sama lain. Hikoboshi meluahkan perasaannya kepada Orihime yang telah lama dipegangnya. Orihime percaya bahawa Hikoboshi, seorang yang ikhlas, adalah pasangannya yang ditakdirkan. Beberapa waktu berlalu, dan Orihime dan Hikoboshi menjadi pasangan suami isteri. Mereka menghabiskan hari-hari mereka bersama dengan gembira. Namun, nampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan akan berlaku. Akhirnya, satu masalah timbul di dunia celestial. Dewa-dewa meratapi masalah ini. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bermain dan mengabaikan kerja mereka. Orihime dengan gembira menghabiskan masanya bermain dengan Hikoboshi kesayangannya.
Akibatnya, alat tenun itu dipenuhi dengan sarang labah-labah dan pakaian yang Orihim bertanggungjawab membuat untuk para dewa menjadi lusuh tanpa sebarang pakaian ganti. Hikoboshi juga mengabaikan menjaga lembu dan sebaliknya menikmati masanya bersama Orihim. Untuk menyelesaikan masalah di alam angkasa, para dewa memberi amaran kepada Orihim dan Hikoboshi. Dewa-dewa meratapi dan menasihati Orihim dan Hikoboshi. Namun, walaupun selepas itu, mereka tidak mengendahkan amaran itu. Dewa-dewa dipenuhi dengan kekecewaan. Dewa-dewa merasakan kesedihan yang mendalam atas cara hidup Orihim dan Hikoboshi yang mementingkan diri sendiri. Dewa-dewa putus asa kerana Orihim dan Hikoboshi tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Oleh itu, para dewa membuat keputusan untuk memisahkan mereka. Hati para dewa dipenuhi dengan keputusasaan. Orihim dan Hikoboshi dipisahkan secara paksa. Mereka mendapati diri mereka dalam keputusasaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Orihim menangis setiap hari dan Hikoboshi sangat risau tentangnya. Para dewa, dengan hati yang baik, memberi Orihim dan Hikoboshi peluang untuk merenung akibat tindakan mereka. Dewa-dewa memanggil Orihim dan Hikoboshi sekali lagi. Mereka berjanji untuk membenarkan mereka bertemu hanya sekali setahun, dengan syarat mereka rajin bekerja. Dengan janji ini, Orihim dan Hikoboshi kembali menemui harapan dan memutuskan untuk menempuh jalan baharu. Orihim dan Hikoboshi sangat berterima kasih kepada para dewa atas kata-kata mereka dan membuat ikrar yang teguh. Mereka menyedari tanggungjawab mereka dan berikrar untuk bekerja dengan tekun sekali lagi. Hikoboshi dengan tekun menjaga lembu-lembu itu, dan Orihim kembali ke mesin tenun untuk menenun pakaian para dewa dengan teliti. Dengan janji ini, Orihim dan Hikoboshi berjanji untuk meneruskan usaha mereka sambil memupuk cinta mereka. Menjangkakan pertemuan semula tahunan mereka, mereka memulakan permulaan baru dalam hidup mereka. Mereka menyedari kesilapan mereka apabila mendengar kisah para dewa dan memutuskan untuk menyatakan rasa terima kasih atas pertimbangan para dewa dan mengubah cara mereka. Mereka menyedari kesilapan mereka dan berasa menyesal dan bermuhasabah. Orihim dan Hikoboshi menyatukan hati mereka dan tidak sabar menanti pertemuan semula mereka. Pada malam ketika perasaan mereka bertindih, Hikoboshi memandang ke langit berbintang, memikirkan Orihim dan jantungnya berdegup kencang.
Orihime juga menyimpan pemikirannya tentang Hikoboshi di luar Bima Sakti dan mengimpikan pertemuan semula mereka. Pada malam Tanabata yang ditunggu-tunggu, sekawan burung murai berkumpul di Bima Sakti dan mencipta jambatan untuk meraihkan pertemuan semula Orihime dan Hikoboshi. Jambatan itu dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar. Orihime mula menyeberangi jambatan. Di seberang sana, sosok kecil secara beransur-ansur menghampiri, semakin besar. Hikoboshi, Orihime, air mata kegembiraan tidak dapat berhenti mengalir dari mata mereka. Sambil mengesat air mata, mereka berpelukan dengan senyuman penuh kegembiraan. Pada saat ini, semua hari yang sukar berubah menjadi kebahagiaan yang murni. Hikoboshi menggenggam tangan Orihime dengan lembut dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Orihime turut memegang erat tangan Hikoboshi dan menitiskan air mata kebahagiaan. Berpegangan tangan, Orihime dan Hikoboshi berdiri dengan senyuman gembira. Hikoboshi, mari kita berjumpa lagi tahun depan, penuh tenaga. Hikoboshi, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk bertemu dengan awak dalam keadaan sihat. Terima kasih, Orihime. Mari kita berjumpa lagi tahun depan pada hari Tanabata ini, di tempat ini. Mengetahui pertemuan semula ini adalah detik istimewa yang hanya berlaku setahun sekali, kedua-duanya mengukir senyuman kegembiraan. Pada saat pertemuan semula ini, Orihime dan Hikoboshi meyakinkan satu sama lain tentang keazaman mereka, merasakan bahawa mereka boleh mengatasi sebarang kesukaran. Kerana ia adalah pertemuan semula setahun sekali, mereka pasti menghargai masa berharga mereka bersama. Namun, masa perpisahan tiba lagi. Pada saat mereka melepaskan tangan masing-masing, Orihime dan Hikoboshi memandang ke dalam mata masing-masing dan menyimpan kenangan indah pertemuan semula yang penting ini di dalam hati mereka. Sehingga malam Tanabata tahun depan, Orihime dan Hikoboshi akan menghabiskan masa di tempat masing-masing dengan penuh sabar menanti pertemuan semula mereka. Perjumpaan istimewa sekali setahun ini akan terus bersinar di hati mereka. Nasib malang mereka kini telah mengubah mereka menjadi pasangan yang paling bahagia. Orihime dan Hikoboshi mengajar kami bahawa dengan bersungguh-sungguh mengejar matlamat mereka, hajat mereka pasti akan menjadi kenyataan. Mereka mengatasi perjalanan yang sukar dan menjadi sokongan masing-masing. Orihime rajin mencipta cantik kain pada mesin tenun, manakala Hikoboshi menjaga lembu-lembu itu dengan berhati-hati.
Usaha mereka membuahkan hasil dan lembu Hikoboshi menjadi sihat, manakala kain Orihime menjadi indah. Mereka dipercayai oleh orang sekeliling dan menghabiskan hari-hari yang menggembirakan. Melalui pengalaman ini, Orihime dan Hikoboshi mempelajari kepentingannya atas usaha dan kesungguhan. Hati mereka dipenuhi dengan kesyukuran dan kegembiraan, dan mereka berkongsi kebahagiaan sambil menghormati antara satu sama lain. Kisah mereka bukan sekadar kisah sedih tetapi kisah yang penuh dengan pertumbuhan peribadi dan harapan. Pemandangan Hikoboshi dan Orihime membina kebahagiaan bersama-sama, memberi keberanian dan harapan kepada semua orang. Pada 7 Julai Hari Tanabata, sila juga mendongak ke langit. Mungkin Orihime dan Hikoboshi gembira sedang bertemu sekarang. Mungkin gembira Orihime dan Hikoboshi bertemu sekarang. Tamat.